Aduh, satu ustaz macam ni pening kepala. Saya minta lah Jabatan Agama tolong selidik Ustaz seorang ustaz macam ni. Ustaz Abu ni. Abu ke debu ke saya tak tahu. Tolong Ustaz selidik dia. Tolong Ustaz tengok dia ni punya apa? Dia punya kelulusan ni macam mana? Layak lah dia ni nak bercakap dengan orang ramai ni. Saya rasa tak layak lah. Sebab orang macam ni bila bercakap, dia mendatangkan fitnah yang lebih besar. Program bersamamu, saya tak pernah tengok yang terbaru. Yang lama-lama dulu adalah kot. Tapi, kita mengatakan bahawa ini yang terbaru. Fatwa yang terbaru. Ulama'-ulama' yang menyatakan bahawa selepas ini, tidak ada lagi gambar. Tidak ada lagi video. Memaparkan wajah aurat orang-orang fakir dan miskin. Ini sampai tunjuk aurat orang tu. Ini buka aib orang. Buka aib orang macam tu. Hati-hati. Saya mempertahankan orang miskin. Saya mempertahankan orang fakir. Aib-aib mereka mesti dijaga. Dan mereka sendiri. Mereka ini, ada di antara mereka yang mencerita sendiri. Ini sekali lagi saya cerita. Mereka kata, Ustaz, orang ini yang ada duit, atas nama, begitu juga ada yang atas nama pertubuhan, mereka nak bagi derma pada kami. Kami duduk kat satu rumah yang susah ni. Tapi mereka syaratkan untuk tangkap video, tangkap gambar dan paparkan di media sosial. Jadi kami tak naklah, kami malu. Nanti apa? Buruk keluarga kami, orang akan kata anak tak cara ibu, memalukan keluarga kami dan sebagainya. Jadi kami sendiri tak nak. Ni orang fakir sendiri yang cakap. Orang miskin sendiri yang cakap. Kita mempertahankan orang fakir dan orang miskin. Sebab itu janganlah kita salah faham. Statement-statement yang dikeluarkan itu bukan ditujukan kepada mana-mana ustaz. Ustaz yang ditanyakan kepada saya tak tahu langsung pasal dia dan saya tidak pernah berjumpa dengan dia pun. Maka bukanlah ditujukan kepada dia. Okey? Serta masalah. Bukanlah ditujukan kepada dia. Saya pun tak tahu pun ada gambar macam tu, saya pun tak tahu. Manakala yang orang buat macam netizen buat macam berita macam tu, itu tanya dia lah. Dia yang kaitkan. Saya tak tahu langsung. Saya sebut ni, demi Allah saya tak tahu pun yang dimaksudkan, ustaz yang dimaksudkan itu menayangkan gambar-gambar dan video-video. Saya tak tahu pun masa ketika saya sebut tu. Saya hanya fokus saya pada fatwa ulama Mesir mengharamkan tayangan gambar, video orang-orang miskin yang diberi bantuan kerana akan memalukan mereka. Sepatutnya kita kena sitir. Man satara mu'minan satarahullah. Siapa yang menutup aib orang mukmin, maka Allah Ta'ala akan menutup aib dia. Okay. Jadi, apa yang kita nak sebut di sini, berikhlaskan hati dalam memberi. Akhlisun niyah lillahi subhanahu wa ta'ala. Okay. Jadi, berpegang teguh dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Al-Asyairah al-Maturidiyah. Mempercayai bahawa Allah subhanahu wa ta'ala adanya tanpa bertempat. Bukan di atas arasy. Bukan di mana-mana. Bukan di kanan, bukan di kiri, bukan di atas, bukan di bawah. Dan bukan juga berada di langit. Kerana Allah Ta'ala yang mencipta langit. Allah Ta'ala juga yang mencipta arasy. Allah Ta'ala juga mencipta segala-galanya. Sebab itu jangan jadi Wahabi. Dan juga jangan jadi Syiah. Kerana Wahabi dan Syiah membawa fahaman-fahaman yang kadang-kadang makan duit secara haram. Aklul mal yatim. Wala ta'kulu amwalan nas bil batil. Amwalan nas bil batil. Memakan harta orang manusia dengan batil. Hati-hati pada dia. Jadi saya ingatkan kepada semua supaya jangan sama sekali kita berburuk sangka. Okay. Kalau kita kumpul duit derma orang, lepas tu kita nak bagi pada satu pihak, kita jangan kata saya bagi, jangan kata saya bagi. Boy, macam tu duit kita pula. Jangan. Itu duit orang ramai. Kita diamanahkan untuk bagi dengan cara yang tadi, 3 perkara tu tadi, melalui pusat zakat, bersama-sama dengan pusat zakat, bersama dengan YB, bersama dengan pihak masjid secara rasmi. Tu cara dia, mudah je benda ni, benda simple je. Dan jangan kata saya ini saya bagi ni. Jangan macam tu. Ananiyah itu kena hati-hati, ikhlas tu kena jaga. Faham tak? In tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara wa huwa khairun lakum. Kalau kamu sembunyi, itu lebih baik. Jangan cepat-cepat saya.
Padahal duit orang. Saya selalu tengok orang kata saya kat belakang. Walaupun grup-grup ustaz-ustaz, alim ulama ni, dalam grup kutuk saya ramai-ramai. Saya tahu semua sekali, saya baca. Tapi saya pun tak mau balas-balas. Saya pun tak nak gaduh dengan siapa-siapa. Saya doa mereka dapat kebaikan hidayah. Saya patut tak cerita saya tersebut. Moga Allah maafkan saya. Jadi bila benda-benda macam tu saya terbaca, saya tahu ulang-ulang kali orang kata saya hari-hari update status sana sini. Saya tak kacau hidup dia. Saya tak kacau hidup dia. Saya tak pernah sentuh hidup dia. Saya tak sebut nama dia. Saya tak pernah keji dia. Saya tak pernah hina dia. Saya tak pernah minta apa-apa kat dia. Sesin pun saya tak minta kat dia. Satu apa pun dia orang tak didik saya. Yang didik saya ustaz-ustaz, cikgu-cikgu saya dulu. Mereka dah meninggal dalam kubur. Saya tengah malam dengar seorang cikgu saya dah meninggal. Saya tak kenal dia. Tengah malam saya dengar ada orang tengah nangis kat Masjid Seri Petaling tu. Ada orang nangis. Saya pergi kat situ. Dulu, bukan yang baru ni, dulu. Saya tak pergi Masjid Seri Petaling baru ni masa Covid ni, saya tak pergi. Ramai ingat saya pergi. Ustaz dah buat saringan, saya tak pergi. Biasa saya pergi dulu. Sekali masa saya pergi, ada seorang tengah nangis doa. Tahu apa dia doa? Ya Allah, jagakanlah Habib Liu ni, Liu Yun Pao, Linda Liu. Dia doakan keluarga saya seorang-seorang. Siapa pula doa aku tengah malam ni? Saya tengah mengantuk, hilang mengantuk. Saya tengok-tengok di antara salah seorang cikgu saya yang saya dah tak jumpa lebih 10 tahun. Dia nangis untuk saya. Dia nangis untuk mak saya. Dia nangis untuk ayah saya. Dia menangis untuk keluarga saya. Tengah malam dia nangis untuk saya. Itulah ustaz alim ulama yang sebenar. Tengah malam nangis untuk umat. Tentu hal peribadi orang ni bukan saya. Tapi tahu tak apa jadi? Orang halau, orang keji. Tahu tak apa saya nak beritahu tuan-tuan sekalian? Sedih. Ada juga alim ulama yang baik-baik, yang belajar jauh-jauh. Dia jadi macam, dia penat agaknya belajar jauh-jauh. Penat belajar jauh-jauh. Lepas tu tengok tiba Cina mana pula ni agaknya. Tapi macam tu, keji kat belakang, cakap bukan-bukan. Saya macam pada dulu lagi. Saya tak kacau hidup dia, tak sentuh hidup dia. Saya tak susahkan dia pun. Saya tak minta sesuap nasi pun kat dia. Saya pun tak ada kacau hidup dia, tak pernah keji dalam ceramah saya tentang dia. Saya cuma berkongsi kebaikan. Ni kan dunia Instagram, Facebook. Saya memang saja banyak-banyakkan baik-baik. Sebab anak-anak saya pun ada Facebook, Instagram. Kita dakwah manusia, tak nak agama, datang dekat pada agama. Itu dakwah. Malam nangis, ya Allah mereka tak tahu, tak faham, beri mereka hidayah. Saya hormat sayang semua ustaz-ustaz, cikgu-cikgu ni saya hormat, saya sayang. Kalau dia orang ni hentam saya memang tak jawab, saya diam. Saya selalu rasa macam bodoh, saya nangis, sedih, saya nak keji dia. Kita kalau baik sikit dengki ke orang, benci orang jahat. Dia ni mana mak opak dia tak pajar, tak ajar-ajar apa dia teruk tu. Dia tak belajar agama, jahil murakab. Kalau orang baik sikit degil, jahat tu tak boleh apa. Tak sekolah tu degil. Manalah, tak adalah Islam ke tidak dia tu. Habislah agama dia, neraka lah tempat. Wah, macam tu dia cakap kat orang lain. Kalau orang jahat cakap begitu pada orang baik, munasabah sebab hati dia sempit. Tapi kalau orang-orang yang belajar agama, orang yang takut pada Allah, keji orang jahat, jadi kat mana iman dan Islam dalam hati kita? Lepas tu kalau jumpa alim-alim yang benar-benar alim, mereka sangat memuliakan orang lain. Kalau orang jahat pun mereka sayang, ini kan pula pada orang baik-baik mereka sayang. Kita tengok alim ulama penuh rasa hormat, rasa respect, hormat pada mereka. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang Allah SWT sayangi, itu bila sedih, jangan sedih, percaya kita ada Allah. Baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua daripada Allah, kembali pada Allah. Allahumma ajurni, ya Allah, ganjar ke atas musibah ini dan gantikan dengan yang lebih baik. Percaya ujian ni sebab Allah sayang. Bagus juga bila orang cakap. Saya pula kalau orang makin cakap makin semangat. Orang cakap makin semangat. Makin semangat. Malam orang macam-macam. Saya order satu lori besar. Memang saya saja je. Orang kata ustaz nak tunjuk. Memang saya saja nak tunjuk. Memang saya nak menunjuk. Menunjuk apa? Supaya orang bukan Islam mudah-mudahan dapat hidayah. Memang saja nak menunjuk supaya orang-orang yang ni dapat cepat dibantu. Sekarang bukan soal siapa nak menunjuk, siapa tak menunjuk. Soalnya ramai orang lapar kat rumah. Sebenarnya soalnya ramai orang lapar kat rumah. Saya pergi rumah, ada banyak rumah, 30 rumah hari satu kami pergi. 30 rumah pergi hantar makanan. Keluar-keluar tak ada tangan ada. Ada yang tak ada kaki. Ada yang buta. Apa dia nak makan sekarang? Dia kerja apa? Dia kerja urut orang. Sekarang dah tak boleh urut orang yang buta. Tak boleh urut orang. Dapat duit, bantuan ada. Bukan tak ada. JKM pun ada, zakat pun ada. Tapi berapa sangat? Cukup kakak duit berapa ratus sebulan cukup? Berapa ratus je sebulan nak bayar, mungkin rumah pun dia tak dapat zakat.
Tapi cukup tak? Tapi tak cukup. Tuan share tuan-tuan no. Mana nak tahu sampai ke saat lagi video ni boleh share sampai kat ustaz-ustaz yang bingai-bingai ni kan. Ustaz-ustaz yang ni dia kasar sikit lah bahasa ni. Boleh lah kok-kok sampai tuan-tuan share ni sampai kat ustaz-ustaz yang bingai-bingai ni. Bagi dia faham sikit. No, bagi dia faham. Tuan-tuan share tu, share tuan-tuan. Orang buat salah, orang buat baik salah, orang tak buat baik pun salah. Kan? Macam-macam lampau ni. Nak cari populariti kot kan. Ustaz-ustaz pun ni kot. Saya pun tak faham seorang ustaz ni. Ustaz Abu apa pun saya tak tahu. Saya tak mau sebut nama dia kan. Kan? Abu apa tak lah. Abu lah. Ustaz Abu tu. No. Nak glamour sangat jangan buat cara macam ni. Kan? Semua orang buat tak betul. Hang dari dulu lagi aku tengok Ustaz Abu ni. Apa saja orang buat tak betul. Kalau hang menentang Wahabi ke tak apalah. Tapi hang ni lebih-lebih sangat lah. Hang punya ni terlampau, orang panggil apa? Terlampau keras lah. Hang ni orang kata jenis yang jenis fanatik tak tentu hala. Bila fanatik tak tentu hala ni semua kepala. Dia kata apa? Meletak gambar video orang miskin yang susah sehingga memalukan, dia adalah aib dan haram. Haram jadah apa saya nak kata kan. Minta maaf sikit ano. Ni siapa sebenarnya haram ni? Orang tu ke haram ataupun kita yang haram jadah? Saya minta maaf cakap kasar sikit. Geram ni. Orang buat baik, tuan-tuan. Ni ustaz. Kita buat sedekah memanglah sebaik-baiknya kita sedekah orang tak tahu. Tapi zaman, faham tak zaman? Bila kita buat sedekah, kita tunjuk. Mana bukan tunjuk kita nak tunjuk diri kita tu riak, takabur. Innama a'malu binniat. Patah balik kepada hadis Nabi SAW beritahu. Buka balik hadis 40 tu, apa niat kita? Bukan niat kita nak menunjuk. Kalau macam Ustaz Abid Liu tu, dia tak tunjuk pun orang tahu dia pemurah hati. Cuma dia nak tunjuk kepada kita masyarakat, kepada kami ni NGO ni, bagi kami semangat pula nak pergi cari orang susah. Nak bagi tahu kepada kerajaan ni ada orang susah lagi. Bukan kita nak aib orang tu. Dengan kita viralkan orang ni, kita bagi tahu satu keluarga ni miskin, berapa ramai orang boleh, berapa ramai lagi kebaikan yang akan dapat kepada orang tu. Dengan tak semena-menanya tuan-tuan apa ni ustaz, saya nak beritahu ustaz, dengan kita viralkan, kita tunjuk gambar kemiskinan yang berlaku, pertama sekali kerajaan akan ambil tindakan. Dia tengok ada orang susah, kita pergi bantu dia. Orang ramai pula pergi bagi sumbangan lagi. Sekurang-kurangnya nasib keluarga ni boleh naik lagi, boleh jadi elok, tak jadilah miskin. Apa ni ustaz? Ustaz sebagai seorang nama pun Ustaz Abu, jadilah yang terbaik. Jangan jadi debu. Nama Ustaz Abu, bagi nama tu cantik dah. Jangan jadi Ustaz berdebu. Ustaz berdebu ni apa minta tak habuk ya. Cuba fikir sikit otak ni, kita kena cuci dengan klorok sikit. Kalau rasa dah berkarak sangat tu, ambil klorok minum sikit. Cuci berkarak sikit, campur dengan ketum sikit, cuci sikit kepala tu, bagi dia bersih sikit. Sebab ni kotor sangat ni. Tak habis-habis nak hantam. Tuan-tuan, ustaz, bukan senang nak pergi buat. Nak bagi sumbangan, letih teramat-amat sekali. Bila kita nak pergi buat kerja macam ni, nak pergi bantu orang senang, nak pergi ingat senang, ingat seronok sangat nak pergi. Nak keluar duit kita ni, nak pergi bagi orang, ingat seronok sangat. Nak apa, bukan nak dapat apa. Pergi bagi ke orang pun nama macam tu juga. Bukan kita pergi bagi ke orang, naik 5,000 masuk dalam akaun, tak. Habis duit kita habis. Orang macam ni cukup bahaya. Saya beritahu, tolong ustaz pejabat agama, tolong tengok ustaz-ustaz macam ni. Yang tak habis-habis nak kritik orang, tak habis-habis nak hantam orang, nak dapat publicity dengan murahan macam ni. Kalau Ustaz Abiliu tu pergi ajak orang pergi joget ke, ajak pergi berzina ke, bolehlah kita nak hantar rapat. Ni dia pergi buat sedekah, dia tak minta duit sekupang pun. Kuatlah Ustaz Abiliu beritahu, Ustaz Abu, main sikit 200, 300 ke, 2 rupang ke apa ke, main Ustaz, saya nak pergi sedekah. Kalau dia minta duit kita, tak apalah kita nak kata. Dia tak minta sekupang pun, dia tak suruh kita share pun video dia. Islam ni cukup hebat. Jadi saya minta lah kepada Ustaz Abu ni, tolonglah hentikan provokasi, spekulasi yang tak betul ni. Buat malu kita sebagai seorang ustaz. Bila kita bercakap macam ni, kita rasa kita malu, tuan-tuan. Ustaz orang tengok, orang nilai kita macam mana, kan? Orang kata ustaz ni satu ustaz yang terbaik ke ustaz yang tak bagus? Patutnya kita sesama ustaz ni bantu, saling membantu kawan-kawan kita ustaz yang lain. Bukan ustaz sama ustaz ni berdengki, hasad dengki. Hang ni pandai lebih daripada aku. Bukan.